Sebab apa yang hang kaji ni Islam dah lama habaq dah dalam Quran. Kalau tak percaya, hang balik, hang cuba buka surah An-Nisa ayat sekian-sekian ni. Allah sebut kullama nabijat juluduhum, bila mana kulit ahli neraka, masuk ayat tu, bila mana ahli neraka dibakar dalam neraka, hancur jadi pula. Sebab apa? Allah nak bagi rasa sakit tu. Sebab kulit manusia ni, bila dalam Quran sebut dia kulit manusia ni, tuan-tuan, kulit kita ni bila terbakar hak lapisan atas ni, lapisan yang seterusnya ni, tuan-tuan, dia tak sakit dah. Sebab itu Allah bakar orang ahli neraka, hancur, bakar lagi supaya dia rasa sakit. Jadi elok bakar. Berapa tahun Allah alam. Dia kata kalau orang tak percaya, cuba buka surah An-Nisa ayat sekian-sekian ni, cerita tentang kulit manusia. Dia tak jadi bentang, balik betul. Dia buka Quran surah An-Nisa ayat sekian-sekian. Dia bukan baca Al-Quran betul, hak mana. Dia baca sebulan lepas tu, tuan-tuan, tiba masa dia kena bentang. Sebelum dia bentang, dia bangkit. Dia kata sebelum ini saya seorang agama Kristian, hari ini saya agama Islam, saya seorang yang beragama Islam. Setelah mana saya mengkaji tesis saya ni, yang saya buat sampai nak pecah kepala PhD saya ni, rupa-rupanya Quran dah lama habaq, 1400 tahun yang lalu. Begitu juga tuan-tuan, seorang dekan fakulti perubatan Universiti Chiang Mai di Thailand, masuk Islam juga setelah mana dia kaji tentang ayat-ayat berbentuk sains. Ada dalam buku Dr. Daniel tulis tentang cerita kisah tentang dekan fakulti perubatan Universiti Chiang Mai di Thailand. Dr. Daniel tulis dalam buku dia Al-Quran Scientific, buku Dr. Daniel, tentang mengenai orang-orang yang menerima Islam berdasarkan kagumnya mereka dengan ayat Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu Islam. Ingat tuan-tuan, yang jelas Islam ni akan sempurna pada diri kita bila mana ada dua perkara. Apa dia? Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Islam akan sempurna bila ada dua perkara dalam diri kita, iman dengan ilmu. Tak ada satu pun tak boleh, tak ada dua-dua lagi teruk. Iman dengan ilmu. Kalau kita mengaji tauhid, bagaimana memperolehi iman dalam kitab tauhid, jauhilah. Bagaimana seseorang itu akan memperolehi iman? Seseorang itu akan memperolehi iman dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman akan recharge. Ibadah ni luaslah, baca Quran, nak cah balik diri dia, nak balik cah iman dia dengan ibadah. Macam mana nak dapat ilmu? Dengan cara dia main mengaji. Dengan cara main mengaji baru boleh dapat ilmu. Lah orang mengaji macam-macam cara. Tengok YouTube, dalam internet, buka-buka. Dia kata payah tak payah pergi mengaji lah ustaz, sebab saya tengok YouTube ustaz apa pun semua ada dalam internet. Ustaz tak pernah main masjid Pajak Song pada okay. Sungguhlah. Tapi tak sama fadilat dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ingat kisah siapa? Kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ni tuan-tuan, dia hidup zaman Imam Malik. Imam Malik ni apa? Imam mazhab Maliki. Imam Malik mazhab Maliki, imam ulama besar. Harun Ar-Rasyid ni dia ada abang, wali Allah, abang dia Muhammad Al-Bahlul. Tuan-tuan, Muhammad Al-Bahlul abang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan, apa usahanya? Sungguh, tuan-tuan, di antara wali Allah, tuan-tuan baca kisah Muhammad Al-Bahlul abang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Rupanya mak-mak tutup kita dulu, tuan-tuan, nak gelap kita bila tak betul Bahlul, didoakan supaya jadi wali Allah kepada kita. Marah di bola di Pajak Song, tiba-tiba kita silap buat Bahlul semua. Apa dia kata? Cermat sikit, wali Allah. Dia Allah tak apa.
Tak. Lepas ni siapa orang panggil bahlul, kata nak alhamdulillah kata. Tapi merah muka dulu lah. Muka Muhammad Al-Bahlul ke Ahmad Al-Bahlul, abang Khalifah Harun Ar-Rasyid, wali Allah. Harun Ar-Rasyid ni dia hidup zaman Imam Malik. Satu khalifah ni siapa? Perdana Menteri zaman tu. Zaman sistem pemerintahan Islam, Perdana Menteri satu ya, seorang ya, duduk di Basrah. Tapi negara-negara Islam yang lain, Madinah, kata Arab Saudi ni, dia guna apa? Gubernur. Khalifah duduk di Basrah. Satu ketika tuan-tuan, Khalifah, Menteri ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia tahu di Madinah ada seorang ulama nama Imam Malik, alim, mengajar kitab Muwatta Imam Malik, kitab dia. Lalu dia utuskan seorang pembantu dia pergi ke Masjid Nabawi tu, habaq kepada Imam Malik, Harun Ar-Rasyid panggil. Pergi ke mana? Panggil ke istana di Basrah, mengajak di sana. Pembantu dia main, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Imam Malik, Harun Ar-Rasyid khalifah kita panggil pergi istana di Basrah, suruh main mengajak di sana. Apa kata Imam Malik? Innamal ilma yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu kena pi, bukan ilmu tu pi sana. Berani Imam Malik jawab kepada khalifah dia tu. Pembantu tadi nyong pi balik Basrah, habaq, wahai Harun Ar-Rasyid. Imam Malik jawab, innamal ilma yu'ta wala ya'ti. Sungguhnya ilmu tu kena pi cari, bukan dia pi ke sini. Tu dia kata. Oh, tuan-tuan, kalau saya lah kata nak tiba-tiba mai satu mana orang politik manakah, Ustaz Sri, ya, Datuk Sri Najib Tun Razak panggil pergi Putrajaya malam ni juga untuk mengajar di sana. Agak-agak saya dia kata malam ni saya menjadi serong. Agak-agak saya kata lagu tu, tuan-tuan, tak kata pergi terus tuan-tuan. Kok depa nanti buang daerah aku lah ya pergi lah. Betul tak? Jangan lawak kata muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid ni dia kata tak apa, kita pergi nanti hari Jumaat kita pergi. Lalu tuan-tuan, pembantu dia pergi dulu. Bila sampai di sana ni tuan-tuan, di Madinah, wahai Imam Malik, esok Harun Ar-Rasyid akan mai mengaji ya. Dia akan main awal, nanti dia akan duduk dalam ilmu ni. Kata Imam Malik, sungguhlah awal, tapi orang kalau lebih awal daripada dia jangan cuba-cuba nak celah-celah orang, dia duduk di situ juga. Jangan pandai-pandai duduk di depan, kau nak langkah-langkah orang, duduk di situ. Itu di antara adab ilmu. Berani dah lagi tak? Imam Malik ni tuan nak berani. Lalu Harun Ar-Rasyid yang kata Perdana Menteri tadi, pergi awal tak. Bawa pembantu dia, bawa bangku, duduk di depan. Imam Malik mengajak di bawah, supaya mengajak pondok. Lalu dia duduk di atas bangku. Imam Malik kata, aku tidak akan memulakan majlis ilmu ini selagi mana ada orang yang meletakkan dia lebih tinggi daripada ilmu. Melorot pelan-pelan duduk mengesok pelan-pelan. Siapa dia? Perdana Menteri Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hebat tuan, zaman tu. Lalu selepas dia ikut pengajian tu tuan-tuan, terdetik di hati Khalifah Harun Ar-Rasyid nak lantik penasihat agama di istana dia untuk menasihati dia dan juga menteri-menteri dia. Dalam masa seminggu tengok pentadbiran dia, hari Khamis malam Jumaat kritik, sebut benda tak betul. Dia lantik 20 penasihat agama. Dia lantik. Bila dia lantik itu tuan, Khamis malam Jumaat dikatakan, tuan-tuan, terdengar tangisan di istana. Bila mana penasihat-penasihat agama ni tuan-tuan nak terus bagi tahu, hang bahagian kewangan tak betul. Minggu ni hang lagu ni. Sat lagi ni Islam ajak macam ni. Hang bahagian ni menangis. Kalau ada zaman dah ditegur macam tu tuan, boleh terima dengan tangisan penyesalan, aman dunia tuan. Mufti ditegur, mufti tegur Ratu Cantik di Selangor, dipecat 24 jam. Sekian dimaklumkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu Islam hanya pada nama. Bahaya. Tak heran tuan-tuan ada orang kepada Islam tapi cara hidup tak macam Islam, tuan-tuan. Itu tujuan kita main mengaji, bukan untuk berbalah-balah, tuan-tuan. Ada orang dia main mengaji, tuan-tuan, dia tujuan apa? Aku habis kitab ni jaga. Haji Ma'in. Haji Ma'in putaram lama dah. Di kedai kopi duk kata aku lagu ni, kata aku habis kitab ni, hang jaga Haji Ma'in. Aku bawa keluar dalil, aku hafal hadis-hadis, hang tayak aku. Oh, untuk tujuan itu kata Nabi, tuan-tuan, siapa mengaji liyubahil ulama, untuk menandingi ulama, nak berbalah-balah, tempat dia dalam neraka. Na'udzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan majlis ilmu, tempat kita ni jenuh banyak, tapi kita mau tak mau nak pi tak pi lagi, tuan-tuan. Imam Bukhari satu hari dia berhabaq kat mak dia, wahai ibuku, boleh tak cik nak pergi mengaji di satu tempat yang jauh daripada tempat kita ni? Mak dia kata, susahlah. Pasal apa? Mak dah tua. Siapa dah tengok mak ni? Kalau macam tu cik bawa mak, tak apa. Dia kokoh mak dia, untuk pergi tempat mengaji, tempat jauh ni dia kokoh, letak atas belakang mak dia. Imam Bukhari hebat, tuan-tuan. Zaman dah boleh kokoh mak main mengaji masjid biasa, tak ada. Mak tahu nak pergi mana man? Pergi mengaji masjid biasa mak. Ni mak tak larat ni, hang bawa mak. Duduk di rumah sudah lah. Tak larat, buat cara tak larat. Lagu tu berpergi bukan orang masjid biasa lah. Pajak lain, tuan-tuan. Pajak tak apa nak so. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Takkan kekal Quran itu hanya tulisan saja. Tulisan saja. Quran banyak dia lah, tapi orang tak baca. Nabi bagi tahu 1400 tahun yang lalu, la ada dah orang tak baca Quran. Bahkan orang tak ambil panduan tentang Al-Quran, pedoman dengan Quran orang tak ambil. Sedangkan Quran tu lengkap, perfect, tamat. Quran apa nak semua dalam Quran, tuan-tuan. Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahasa dia masih kekal sampai sekarang. Tuan-tuan, bahasa Inggeris, bahasa lain lah bahasa Inggeris. Quran bahasa Arab, tapi bahasa Arab dalam Quran. Sebab apa? Dia kalamullah, kata-kata daripada Allah. Bahasa yang lain, tuan-tuan, zaman 70-an, 60-an tak boleh guna dah. Inggeris zaman dulu, zaman 60-an, zaman 50-an, dia berubah-ubah juga. Bahasa Melayu pun tuan-tuan tak ada dah. Zaman 50-an dulu eja ucap macam mana? UCHAP. CHAP dicap, ucap. Terima kasih, KASEH, kasih. Berubah. Tengok cerita Piramli. Sekian terima kasih. Kita lah eja lagu tu. Budak-budak ambil UPSR, dia pangkah, tuan-tuan. Jawi zaman dulu, tuan-tuan, berubah. Jawi nak kata bahasa Quran kekal. Bahasa lain Jawi. Tuan-tuan baca kitab-kitab Jawi. Dan adapun Nabi itu, kitab sirah, berjalan daripada bom Mekah ke bom Madinah. Bawa mim jadi bom. Kalau orang pandai bom, bawa mim jadi bumi. Adalah Nabi itu berjalan daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Tiba sudah tu dia tak erti, tuan-tuan. Adalah Nabi itu berjalan daripada bom Mekah ke bom Madinah. Anak murid dia tanya, bom apa Ustaz? Oi, zaman dulu yang tak ada bom ke? Suruh tanya dah. Oh, dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bawa dulu mim bumi. Itu tuan-tuan, ada satu khatib negeri mana kata tuan, Selangor apa bawah tu tuan-tuan, tek khutbah tu dia tulis disediakan oleh Ustaz apakah Usman bin Karim, Fakulti Pendidikan Islam UKM. Dia pun baca, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani disediakan oleh Ustaz Osman bin Bakar, Fakulti Pendidikan Islam. Dia nak buat fakulti. Itu tak payah baca lah. Tapi bukan masjid pajak song lah. Fakulti jadi fakulti. Dia haramkan kamu Jawi memakan
Dia akan diharamkan kamu memakan. Nak tulis tu kaldai, keladi. Ustaz, diharamkan memakan keladi. Tuan murid tanya, keladi takkan haram Ustaz? Keladi ni menyebabkan gatai rongkong, ibadat terganggu. Dia syarah, tengok tak? Padahal kaldai ni tuan ada dalam kitab lah. Bukan kaldai hak digunakan untuk bawa barang, untuk kerja tu, memang tak boleh makan. Jadi dalam tu sebut dah diharamkan kamu memakan. Dia berhenti sah. Anak murid tak tunggu lah. Keladi, dia pun bubuh. Keladi ni gatai rongkong, ganggu ibadat kalau kita makan. Padahal kaldai muslimat yang dirahmati Allah. Jawi, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, zaman dulu-dulu berubah ikut peredaran zaman. Tapi Al-Quran bahasanya lebih 1400 tahun yang lalu masih kekal. Nah, berkata tamam, sempurna, perfectnya Al-Quran ni tuan-tuan. Sebab apa? Dia kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan Quran macam-macam boleh buat. Berubat dengan Quran. Sebab apa? Dia syifa, penawar, penyembuh, tuan-tuan. Melembutkan hati orang dengan Quran. Sebagaimana disebut di tuan-tuan, Sayyidina Umar cari adik dia Fatimah. Sebab dia tahu Fatimah masuk Islam. Sayyidina Umar tak masuk Islam ni. Cari mana Fatimah. Wahai Umar, Fatimah ada di rumah Muhammad, dia masuk Islam tak? Marah dia cari tuan-tuan. Sampai rumah Nabi, Fatimah adik dia tengah baca Quran, surah Toha, ayat 1 sampai 10. Terduduk dia tuan-tuan. Ulama kata di situ surah Toha ayat 1 sampai 10 bila dibacakan kepada orang hak degil, orang tak dengar kata tuan-tuan, letak di dada dia tangan, lebih-lebih lagi masa dia tidur, boleh lembut hati dia dengan ikhtiar ayat Quran. Ada ayat Quran khusus untuk Nabi, tak boleh guna untuk kita. Contoh, Nabi hijrah keluar daripada rumah, malaikat Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, baca ayat 6 surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahu fahum la yubsirun. Orang kafir Quraisy kepung rumah Nabi, keliling rumah Nabi. Malaikat Jibril abang, Muhammad baca ayat 6 surah Yasin, ambil pasir tabur. Depa tak nampak. Fahum la yubsirun, tak nampak. Ambil, kata Nabi ambil, siapa tak nampak? Kafir Quraisy kepung rumah Nabi. Lalu tuan-tuan, ulama kata ayat tu khusus untuk Nabi saja. Jangan kita guna ketika mana rotek tak ada, tak boleh. Gitu tuan-tuan. Mana nak tak? Rotek 3 tahun dah tak hidup, 2 tahun dah tak hidup, tuan-tuan. Tiba-tiba berlalu tuan-tuan, sampai depan komplek Datuk Kailan, polis trafik duk tunggu depan Kadiak. Kita kata tak apa, maaf, kita nak pergi Maidin. Silap kita tak masuk jalan ke hospital tu. Rotek tak ada 3 tahun dah. Tak apa, Ustaz abang dah ayat 6 surah Yasin. Ambil pasiak tuan-tuan, depan tu tuan-tuan, kat tepi kedai apa kayu ke, kadang-kadang sebelum kedai sekolah Cina tu. Waja'alna, pasiak tak nampak dah, tapi bau semacam tai kucing sekali. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min, boh tang muka polis trafik ni. Agak-agak tuan-tuan boleh sembuh lah. Boleh sembuh pula dah. Boleh tak kena saman lah. Confirm 2 saman. Satu rotek tak ada, satu boh pasiak di muka dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat tu khusus kata ulama untuk Nabi. Tapi ayat surah Toha ayat 1 sampai 10 ada ulama kata bila kita baca untuk orang degil, untuk orang tak dengar kata, lebih-lebih anak-anak, anak isteri ke suami ke, tuan-tuan nak baca, dia boleh lembut hati. Baca tuan-tuan. Isteri cengeng, suami pun cengeng. Macam mana nak buat? Baca. Tapi dua-dua main malam ni, payah. Mak awak tak tidur ni. Ayah awak tak tidur ni. Aku tak boleh mengantuk ni. Tapi 4 kali muak ni. Sampai pukul 1:30 tak tidur ni. Awak tak tidur ni mahal. Aku nak baca. Aku pun nak baca. Habis mocok pasal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Itu saya beri khusus umrah ke orang. Saya kata bila tuan-tuan perempuan pergi Mekah, depan Kaabah ni doa di belakang multazam, insya-Allah mustajab. Doa bagi elok lah saja berseluruh.
Ni dak, ya Allah, kau bagilah suamiku lembut, ya Allah. Ya Allah, kau bagilah suamiku lembut. Minta lembut hati. Balik-balik tuan-tuan hotel. Awak ni mustajab doa, kok takutlah betul. Padahal tak pernah berlaku pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Quran tinggal tulisan, orang tak amalkan. Walaupun Al-Quran itu mukjizat. Satu ayat tuan-tuan baca Quran satu huruf, Nabi kata walaupun satu huruf baca satu huruf 10, 2 huruf 20, lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi Quran tuan-tuan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Awak siap mati 30. Masuk terang di dapur tak dapat apa. Kelahi lelaki bini buat apa. Baca pilah banyak pun tuan kira dengan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Musallamatul Kazzab tuan sebelum dia masuk Islam. Orang cabar dia ni tuan-tuan penyair ternama. Syair ni. Sajak, kita sajak syair bahasa Arab. Dia pandai tulis elok. Penyair ternama Musallamatul Kazzab. Musallamatul Kazzab ni orang kata wahai Musallamatul Kazzab. Musallamah lah ni. Hang pandai syair Arab, cuba buat sebiji macam Quran yang Muhammad bawa. Dia kata takat Quran aku boleh buat hampa bagi satu surah je dalam Quran tu pada. Kata sahabat dia, ni surah Al-Fil, cuba buat macam tu juga. Kita surah Al-Fil dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tak tengok tentera bergajah? Tu dia. Dibalin, dilempar tarmihim bi hijaratin min sijil. Cerita Abraha tu. Kata Musalmah, aku boleh buat sama macam tu. Cuba buat. Esok hampa mai. Hari ni aku buat. Esok dia apa himpun ramai ni kafir Quraisy. Apa dengar? Orang kita akan menandingi Quran. Dia akan cipta sama surah macam Quran Al-Fil juga. Musallamah dalam ramai-ramai ni bagi tak baca. Betul lebih kurang lah betul. Baca Al-Fil. Oh, yang dengar ni. Wa mal fil wa ma adraka mal fil lahum qurtunul qaid. Orang gelak sampai guling-guling. Tuan-tuan tahu maksud dia? Gajah. Hampa tahu tak makna apa itu gajah? Ada belalai, ada ekor juga. Orang gelak. Baik tak payah cerita. Tak boleh nak tandingi Al-Quran. Musallamatul Kazzab. Malu dia. Sebab Al-Quran bukan daripada Nabi Muhammad. Dia adalah kalamullah, kata-kata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari orang sedih tuan-tuan. Quran orang jadikan perhiasan. Saya pernah pergi tuan-tuan nak baca Yasin. Satu kedai baru nak buka, bagus baca Yasin dah. Doa selamat. Kita pergi sampai-sampai di kedai tu habis-habis tu banyak ayat-ayat Quran digantung. Depan kedai tu nak masuk tu ayat apa? 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sampai habis. Saya tahu lawa ni ayat ni apa ni Haji ya? Cantik ni Ustaz. Hari tu pergi umrah singgah Turki beli ni. Ustaz tahu harga dia? Saya tak mau abang Ustaz dah. Oh mahal lah tu. Saya tahu ni dia kata ni Ustaz. Saya buah ayat di depan ni. Ustaz tahu tak ayat ni murah rezeki. Saya kata kalau baca insya-Allah lah letak saja tak ada apa. Ustaz, saya ada dengar satu pakcik tu kata bila orang lalu depan kedai saya, ayat ni akan tarik kawan tu mai beli barang. Saya kata tu dia orang ke tahap tu. Dia faham. Jadi current ayat. Quran itu kan bukan sebagai satu pameran. Dia kena baca. Ayat Quran ni tuan-tuan, Quran. Tuan-tuan buh depan kereta. Ni steering, depan tu buh lah lapik supaya dia tak melorot. Buh. Dia bukan boleh jimat minyak. Buh RON 97 pun. Dia bukan boleh jimat minyak. Quran tu kena baca. Ustaz, sungguh tuan-tuan nak Arab, tuan-tuan tanya sahabat-sahabat ustaz-ustaz mengaji di Timur Tengah.
Saya duduk di sana tuan, di teksi Arab ni, di dalam teksi Arab ni, Quran kecil tu mesti ada. Dia bukan dia faham Quran tu, Arab tu untuk supaya jimat minyak, tak. Bila jam ni tuan tak bergerak, dia ambil Bismillahirrahmanirrahim 3 ayat, jalan dia letak di Quran, dia baca. Kita 99 traffic light tu merah, agak tu ambil Quran tu, tak ambil. Ya lama. Siapa buat traffic light ni? Tak hati ke orang? Orang belah ni kenal ni seni apa ni cepat, belah ni lah orang tak apa nak lalu. Dia komplain traffic light, ambil Quran baca. Alhamdulillah 99 tak bergerak, baca Quran. Dia tak jimat minyak juga tapi boleh pahala. Quran dijadikan perhiasan, dijadikan hantaran kahwin, hantaran. Lah musim kenduri kahwin, tuan-tuan tengok pengantin main bawa hantaran, mesti ada Quran salah satu dolar tu, mesti ada. Bukan untuk apa, mesti baca tak baca lain cerita, mesti Quran kena ada. Sari telekung apa? Telekung pasar Kemboja RM35, tawak di 30, bawa sebagai hantaran. Lagi sejadah diukir jadi tenggiling, ada tu. Gitu. Semayang atas 3 sejadah tu tak semayang, belum tentu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, Quran dijadikan perhiasan. Tak cuba nak memahami Al-Quran, dibaca bila ada kematian. Baca 1 hari baca Quran. Bila ada orang yang ternama, orang yang ada jawatan, orang yang ada di terkena meninggal ke terkena apa, minggu tu seminggu tak sah buka hiburan, buka radio ni terkena, buka radio Sinar FM terkena Rasulullah minggu tu. Buka pula Hot FM, kita dengar begitu lah. Bila Israel, semua lagu-lagu minggu tu. Habis minggu, kata nak kejolobak butuh wai padi 3 tangkai, habis. Kata nak muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ataupun orang amalkan Quran, Islam ni cara bermusim. Ini bahaya tuan-tuan dalam hidup kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya tuan-tuan, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid cantik tapi tak ada pengisian. Alhamdulillah kita di Masjid Pajak Song ni tuan-tuan ada pengisian macam ni, kita main lah. Bukan kerana nak pabih duit masjid, bukan kerana nak bagi pabih karan masjid dengan ekor ni tuan-tuan, nak pengisian majlis ilmu supaya ahli jawatan kuasa yang dilantik nanti Allah tanya di akhirat, lepas dengan Allah, kami dah buat ya Allah majlis ilmu, mereka tak main. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masjid kosong. Kata di Malaysia ni tuan-tuan, nak buat masjid senang, diakui oleh orang jenis jiran-jiran negara-negara jiran terdekat. Thailand, Patani nak buat masjid, main Malaysia dia kata boleh buat masjid. Kemboja nak main, nak buat surau apa, kata nak main Kutip Terma di Malaysia boleh buat. Boleh buat surau, boleh buat masjid. Orang nak bagi senang, tapi orang nak main masjid surau susah. Surau Patang Sungai Dua, lepas masjid ada surau belah kanan. Asal dia nak buat dekat-dekat, tapi orang bagi terlampau banyak. Kata Ustaz Muin yang imam surau ni, orang bagi banyak, buat sampai 1 juta lebih. Surau hak lapar jalan tak. Saya sembang dengan Ustaz Muin imam dia. Dia kata orang bagi, 1 orang bagi, orang Sungai Dua bagi dekat 100,000, dia seorang lagi. Saya tanya siapa dia? Nak dia bakar kata. Yang pergi bawa minta lemah masjid. Orang kata Ustaz tu kata ada lah tak, kan boleh bagi yang tangan kanan bagi, kiri tak mau tahu. Oh lah betul Ustaz. Habaq aku nanti kami beli kena-kena buat apa dia bermozaik apa ke, dia mau ikhlas diri. Kalau ikhlas juga 1 juta lebih jadi buat dekat-dekat nak orang. Tapi orang imarah masjid, imarah surau susah. Tuan-tuan, ingat kata ulama, tuan-tuan, perhiasan sebuah masjid, sebuah surau itu bukanlah daripada lampu-lampu yang cantik, daripada perhiasannya. Perhiasannya ialah jemaah yang hadir. Itu perhiasan sebuah masjid, adalah jemaah yang mana itu perhiasan. Bukan kata dihiasi dengan lampu-lampu yang mahal, beli di pada mana-mana negara kata tapi orang semayang tak ramai. Perhiasan sebuah masjid, yakni rumah Allah, surau itu ialah jemaah yang hadir, kata mengimarahkan.
rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan tuan dengan pengisian malam ini, dan kata Nabi SAW tadi, ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ulama ketika itu tuan-tuan dikira sejahat-jahat ahli agama. Sebab apa? Sebab dengan mereka lah timbul fitnah. Bahaya tuan-tuan. Bila dah makan gaji ni kadang-kadang tuan-tuan cari juga dalil yang mengatakan